بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majelis pada malam ini, yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi Masjid Imam, seluruh yang kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kekuatan, masih lagi memberikan kita kesihatan, masih lagi menggerakkan hati-hati kita untuk sama-sama kita berada di dalam rumah Allah Ta'ala ini, di dalam yang penuh barakat ini dan tempat yang dimuliakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih kita pada malam ini, malam yang ke-11. Kita dah sampai kepada fasa yang kedua, pendaftaran kita ke dalam madrasah Ramadan, yang kita panggil madrasah, yang kita panggil University of Ramadan, pusat tarbiyah Ramadan, bagi melahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 hari kita telah berlalu, sebanyak mana kita mendapat hasil daripada puasa yang telah kita lakukan, dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa yang kita lakukan selama 10 hari, dan semoga Allah Ta'ala menerima semua jumlah puasa kita pada bulan ini dan pada tahun ini, insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya bacakan tadi, yang kita selalu baca, yaitu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Keagungan bulan Ramadan, salah satunya yaitu yang dinamakan bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, dan keagungan Ramadan adalah penurunan Al-Quran. Mengapa kita mengatakan demikian? Kerana Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan Al-Quran. Sebelum kedatangan Al-Quran, penurunan wahyu Allah, manusia berada di dalam kegelapan. Manusia mencari-cari siapa Tuhan. Manusia mencari-cari cara hidup mana yang sebenarnya dalam kehidupan seharian manusia. Dengan penurunan Al-Quran ini adalah suatu perkara yang besar yang perlu kita fahami. Oleh itu, keagungan Ramadan adalah penurunan Al-Quran. Mengapa? Kerana Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkannya adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia. Oleh itu disebut syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan secara munajjaman, yaitu daripada Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian daripada Lauh Mahfuz turun ke bumi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mufarraqan, yaitu beransur-ansur.
Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah petunjuk kepada manusia, kepada kita semua. Oleh itu Tuhan sebut hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tuhan tak kata Al-Quran itu memberi petunjuk kepada orang Islam sahaja, tetapi Tuhan sebut hudan linnas, memberi petunjuk kepada semua manusia. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira India, tak kira Eropah, tak kira apa, Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia. Bagi sesiapa yang ingin mengambil petunjuk Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan diturunkan kepada orang Islam saja, kerana Al-Quran diturunkan untuk manusia. Tujuannya apa? Hudan linnas, memberi petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menerangkan jalan-jalan petunjuk itu. Bagaimana kita nak tahu tuan-tuan petunjuk Al-Quran? Siapa yang menerangkan petunjuk Al-Quran? Tidak lain tidak bukan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan terjemahan, iaitu yang menghuraikan Al-Quran, yang menafsirkan Al-Quran, dan segala dua-dua Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu. Oleh itu Al-Quran menyebut di dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa setiap patah yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu Allah, dan segala tindakan Nabi adalah merupakan qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan nak bertemu dengan Allah dengan selamat, bagi orang yang meyakini akan hari akhirat. Jadi Quran selain nak menerangkan jalan-jalan petunjuk yang kita duk minta tiap-tiap kali solat. Ni bulan Ramadan kita tarawih, sini buat 20, ada buat 8. Setiap kali kita minta jalan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tuan-tuan baca, saya baca, kita semua baca dalam solat. Yang menjadi rukun solat membaca Fatihah. Dan salah satu ayatnya ihdinas siratal mustaqim, iaitu doa. Kita diminta doa. Tiap-tiap kali kita baca Fatihah, tahu tak tuan-tuan, kita minta doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan mana tuan-tuan? Jalan lurus, jalan mana? Oleh itu ayat ihdinas siratal mustaqim ini ditafsirkan di dalam surah yang lain, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ini jalan dia. Mana jalan yang lurus? Yaitu jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT. Daripada siapa? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi-nabi dan rasul. Jadi kalau kita nak ikut jalan yang betul, maka ikut jalan Nabi, maka ikut jalan Quran yang menyedihkan kita bertadarus dalam bulan Ramadan, khatam Quran, habis Quran. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimat, adakah kita sedar dalam waktu yang sama kita tidak mengambil jalan Al-Quran sebagai cara hidup kita, cara hidup kita? Sedangkan Al-Islam itu, yang mengaku Islam adalah Al-Khudu', iaitu kita as-sam'u wa ta'a wal khudu' ila Allah. Kita dengar, kita patuh, dan kita tunduk pada perintah Allah. Itu orang Islam. Jadi itu kita kena faham. Kita minta dalam solat ihdinas siratal mustaqim, luar solat kita masuk jalan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam solat kita tutup aurat, keluar solat kita buka aurat. Dalam solat kita baca, kita sebut lisan kita perkara-perkara yang baik. Dalam masjid kita sebut perkara-perkara yang baik, luar masjid kita sebut pembohong, kita sebut perkara-perkara yang tidak elok. Ini bercanggah dengan apa yang kita minta, dengan apa yang kita mahu. Oleh itu Al-Quran memberi petunjuk kepada kita. Dan sempurna bulan Ramadan ini, di samping kita bertadarus Al-Quran,
kena fahami Al-Quran itu. Walaupun satu potong ayat satu hari, apa guna kita khatam Quran 3-4 kali, tetapi tak ada satu pun kesan tarbiyah Ramadan itu memberi kesan kepada diri muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Kerana Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Kalau kita nak berjaya, maka inilah jalannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang menyaksikan, was-shalihin, orang yang saleh. Muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu lagi Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Iaitu bagi nak furqan. Furqan ni nak membedakan bainal haqqi wal batil, bainal halal wal haram. Iaitu membedakan antara perkara yang hak dan yang batil, dan membezakan antara perkara yang halal dan yang haram. Oleh itu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu satu saya nak sebut bahawa bulan Ramadan bulan Al-Quran. Maka mari kita mengambil Al-Quran, di samping kita baca dapat pahala, ya alhamdulillah kita baca, dan di samping itu kita kena mendalami Al-Quran itu, dan seterusnya dijadikan Al-Quran itu sebagai manual kehidupan kita. Kalau kita ingin berjaya dunia dan akhirat. Kenapa kita sanggup berlapar? Kerana Allah. Kenapa kita sanggup sujud dan rukuk? Kerana Allah. Kenapa kita boleh sujud kerana Allah, kita boleh berlapar kerana Allah? Kenapa kita tidak ambil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah untuk panduan hidup kita? Satu. Yang kedua, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, kita puasa. Kita puasa, jangan jadikan puasa ini adalah puasa adat. Hendaklah jadikan puasa ini puasa ibadah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan bahawa tahap-tahap orang yang berpuasa adalah darjatnya ada 3. Yang dinamakan saumul umum, yang keduanya saumul khusus, yang ketiganya saumul khusus wal khusus. Saya nak ambil satu daripada kitab Ihya Ulumuddin tentang bagaimana kita nak meningkatkan puasa kita menjadi puasa yang terbaik mutunya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak persembahkan segala amalan yang kita buat ini di hadapan Allah. Bayangkan kalau kita nak beri sesuatu kepada raja lah, orang besar-besar, kita nak bagi hadiah. Adakah kita cari hadiah yang tak elok? Sudah pasti kalau nak beri kat raja, nak beri kat datuk, pasti kita fikir sebulan, kita fikir nak beli apa, yang mana yang terbaik, yang mana terbaik. Kita nak persembahkan kepada orang besar. Bagaimana kita nak persembahkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana kita nak menilai puasa kita ini puasa yang diterima oleh Allah? Apakah ciri-ciri yang dikehendaki, yang dilakukan oleh para salihin, yang dikatakan saumus salih, iaitu puasa orang-orang yang salih. Biarlah kita naik daripada puasa adat, puasa orang awam. Puasa orang awam, Imam Ghazali menyatakan bahawa sekadar dia kata kaful batni wal faraji al-syah, sekadar tak makan, siang hari tak minum, petang hari penuh bazar Ramadan, malam hari tak main masjid, tak kawin, puasa ada tu yang tak sembahyang pada, Masya Allah. Seolah-olah Tuhan lain yang mewajibkan puasa, Tuhan lain yang mewajibkan solat. Mengapa ada orang boleh puasa tetapi dia tak boleh solat? Ini boleh. Ini kalau dikatakan Islam as-sam wa ta'ah wa khudu' ila Allah, kita dengar, kita patuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, Tuhan mewajibkan puasa. Aqimus shalah wa atuz zakat, Tuhan mewajibkan solat. Tuhan Allah satu, Quran satu, Nabi satu. Mengapa boleh berbeza amalan? Ini suatu yang membuka kita. Inilah kefahaman, inilah pentingnya ilmu.
bagaimana puasa kita nak meningkatkan tahap puasa kita supaya menepati ciri-ciri puasa orang yang soleh. Saya nak katakan ada 6 perkara yang Ghazali sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya pilih semua 2 dan insya-Allah kalau mahu sambung sila. Itu yang pertama, dia kata syarat shaum salihin fa huwa kaful jawarih 'anil athami wa tamami sittatu umur. Ada 6 perkara yang perlu dilaksanakan ataupun ciri-ciri puasa yang baik, yang terbaik Gusti Allah SWT. Yang pertama dia kata ghadul basar wa kaffu an iltiza'i fil nadhar ila kulli ma yadhmu wa yukrihu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadhrah sahmun masmun min sihalil iblis. Satu dia. Yang pertama, puasa kena di samping kita tahan lapar dan dahaga, puasa mata kita, ghadul basar. Mata kita, tuan-tuan dan puan-puan muslimat, apa yang kita tengok hari-hari. Bulan puasa kita tengok apa, bulan tak puasa kita tengok apa. Oleh itu, puasa yang sebenar orang yang soleh, puasa mata dia puasa, iaitu dengan melihat perkara-perkara yang baik, iaitu melihat, menatap Al-Quran. Tuan-tuan, kita tengok Quran, baca tak lagi, dapat pahala. Allah Akbar, murahnya Allah Ta'ala. Tengok saja Quran, saya tak pandai nak baca. Ma'ana bi qari'in, baca Nabi belum wahyu. Aku tak pandai nak baca, cuma tengok je. Tak apa, tengok boleh pahala. Datang saja boleh pahala. Takkan tuan-tuan kita datang saja. Apa fungsi Quran? Kita datang saja. Sedangkan tujuan Al-Quran beri petunjuk. Kita tak dapat petunjuk, kita dapat pahala. Kan? Pahala kita bawa, alhamdulillah. Tapi kita kena tengok, baca, tatap betul-betul. Yang kedua dia kata hafzul lisan anil hazyan wal kadhib wal ghiba wal namimah wal fahsh. Yang kedua, puasa betul. Dalam Ramadan banyak mana kita bercakap. Saya takut tuan-tuan, kita banyak cakap, amalan kita banyak mana. Dalam Ramadan inilah kita nak perbanyakkan amalan kita. Kita nak menabung saham kita sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, puasa mengajak kita bersyukur. Allah Tuhan sebut lagi, syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Puasa mengajak kita bersyukur. Tuan-tuan muslim muslimat, kita di Malaysia ni, kita puasa kadang-kadang melebihi belanja bulan puasa, melebihi bulan biasa. Kadang-kadang kita puasa, kita makan lebih daripada bulan yang tak puasa. Belanja kita lebih daripada bulan-bulan biasa. Mengapa berlaku demikian? Allahu Akbar. Saya, mungkin tuan-tuan dah lihat bagaimana ada satu soalan daripada sahabat kita di Somalia kepada sesi soal jawab pada Mufti Saudi. Ketika mana soalan dia sehingga Mufti Saudi berteriak menangis. Apa soalan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Yang dihormati Tuan Mufti Syekh, adakah puasa kami diterima oleh Allah sedangkan kami tidak boleh bersahur dan tidak boleh berbuka? Allahu Akbar. Itu soalan dia, adakah puasa kami diterima oleh Allah, kami tidak bersahur dan kami tidak boleh berbuka? Masya Allah, tuan-tuan. Berteriak itu Allah. Kita hari ini makan banyak, berbuka puasa makan banyak, mana balik terawih model lagi, balik rumah kena lagi stay balik. Allah tak habis buang. Somalia telefon kami, tanya soal, berair mata tidak jawab. Soalannya, adakah puasa kami diterima oleh Allah, kami tidak boleh bersahur dan kami tidak boleh berbuka? Allah Akbar. Ini puasa. Dan puasa nak mengajak kita erti kelaparan, erti kemiskinan, erti kesusahan. Bukan puasa kita sampai kita tahan 13 jam, tiba lepas pada tu menyadar, orang Belanda bagi menyadar Allah Alam.
Tak larat nak bangkit, nak semayang pun tak larat sebab